buat baik ni. Siapa yang kat dunia orang buat baik ni? Orang yang buat baik ni, yang dalam ayat ni dia sambung. Ni ayat sama juga, Az-Zariyat juga. Okey, lepas tu dia bilang apa? Mereka sedikit sekali tidur malam. Ni orang yang buat baik ni, dia kurang tidur malam, maknanya dia banyak qiyamul lail. Dia banyak buat qiyamul lail. Itu orang yang kurang tidur malam. Lepas tu lagi satu dia bilang apa sini, nombor 18 tadi. Dia qiyamul lail. Lepas tu tengok sahar sama Allah suruh yang ini. Second merah ni. Apa yang Allah suruh? Tak? Dan akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia, Allah suruh kita mohon ampun. Bukan Allah suruh bakar lagi sebatang. Betul tak? Mentah-mentah lagi Sendiri cakap, sendiri jawab lah Mandi. Kawan, Ya. sendiri soal sendiri jawab lah. Betul tak? Lepas tu kita kena faham dia punya sahur sama ashar ni. Waktu sahur dan aktiviti. Okey, kita ambil yang tadi ni daripada perkataan lain faro ni maknanya istighfar. Lain faro istighfar. Nak? Okey, dari sudut bahasa Arab istighfar adalah bahasa Arab Okey, dia punya perkataan bermula daripada lain faro yang berbentuk yang bermaksud maaf ataupun ampun. Itu daripada perkataan ghafar, ghafur. Kalau Allahu Ghafur, maknanya Allah ni dia bersifat Maha Pengampun. Itu Ghafur. Allahu Ghafurur Rahim. Allah ni Maha Pengampun dan Maha berkasih sayang. Ini Allah bersifat. Afu pun pengampun. Afu pun dia pemaaf. Maaf ampun lah. Afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu pun minta ampun pada Allah. Afuun. Betul baca Allahumma innaka afuun. Maksudnya Allah ini Maha Pengampun. Afuun. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Lepas tu kita minta ampun kepada Allah. Ya Allah, kami mohon ampun. Tu kami. Ya Karim, kan? Karim ni maknanya Allah yang Maha Mulia lah. Lepas tu Ramadan Karim kan Ramadan yang mulia. Kalau Ya Karim maknanya wahai yang mulia ni, maknanya kita berbalik kepada nama Allah. Allah yang bersikap paling Maha Mulia. Okey, dari istilah pula istighfar membawa maksud tindakan meminta maaf. Afuun tu maaf. Afuun tuhibbul. Kami mohon maaf, samalah kami mohon ampun. Kan? Dari sudut makna bahasa Melayu je lah. Ada cakap macam minta maaf, macam minta ampun. Tak boleh, tak ada masalah. Tak ada apa-apa spesifik untuk for that. Tak, dari sudut bahasa saja. Tapi tak ada macam spesifik doa pengampun apa, tak ada. Ada. Anything ada. Dia macam-macam ada, tapi yang spesifik lalu Pak Usul lazim gunakan adalah baca Sayyidul Istighfar. Dia ada penghulu segala istighfar. Allahumma tolong. Sebab selalu kita ada hari penghulu segala hari. Kita cakap hari apa? Hari Jumaat. Penghulu segala pengampunan Sayyidul Istighfar. Itu penghulu segala istighfar. Okey, ini ada Pak Usul bilang lah dia punya salah satu daripada nama Allah dalam Asmaul Husna ada Al-Ghafur. Ar-Ghafur. Ghafur ni maknanya Allah ni Maha Pengampun. Samalah dia daripada perkataan lain farah, tapi bila masuk kat depan dia jadi maghfirah. Allah ni bersifat maghfirah, bersikap pengampun. Kalau kita tadi istighfar daripada minta ampun kepada Allah. Ini istighfar. Kalau kita selalu istighfar kita baca apa? Astaghfirullah. Pun lain farah juga. Kami mohon ampun kepada Allah. Aku ini bukan kami, aku. Nastaghfirullah baru kami. Tadi kalau doa apa? Doa perlu tadi kan? Kalau tukar pada nastaghfirullah kan? Itu baru kami. Ini aku mohon ampun kepada Allah. Gitu. Nak? Baik. Boleh baca juga. Salah sikit tak apa, jangan terus kuno. Biasa. Kena ringkas. Mai dia define kau. Kena ringkas. Kena kali yang tanya Pak Usu tadi. Pak Usu nak panjang ke pendek? Tadi pun tanya Ahmad macam mana Ahmad. Pak Usu Ahmad pun tanya panjang ke pendek. Kau jangan bodoh. Kita pun suka
lagi dia download. Okey, surah Al-Anfal ayat 33. Kita tengok tentang istighfar ni. Dan tidaklah Allah akan mengazab mereka selagi mereka memohon ampunan kepadanya. Maknanya istighfar ni benda penting. Allah tak akan azab orang yang minta ampun kepada Allah. Lalu kita jarang nak minta pengampunan kepada Allah. Minta dengan Allah, jangan malu, minta. Sebab Allah dah cakap kat dalam surah Al-Mu'min. Surah Al-Mu'min juga dikenal sebagai surah Ghafir. Ayat yang ke-60 ni kan, dia bermula daripada wa qala rabbukumul du'a kan. Ini doa ni Mud'uni. Selalu Pak Usul baca Ud'uni Mud'uni astajib lakum. Lepas tu siapa mana ada? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhulun ataupun uluna jahannama dahirin. Maksud dia apa tahu? Allah yang suruh kita minta Ud'uni astajib lakum. Maksud dia Ud'uni astajib lakum ni kan, dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. So this is dalil tentang Allah suruh kita berdoa. Doa saja. Sampai tak sampai bukan urusan kita, itu urusan Allah. Kita jangan pertikaikan. Yang penting kita minta. Allah nak makbulkan tak makbulkan itu urusan dia. Sebab itu kalau ada orang buat tahlil, nak apa doakan dia nak mati apa dia nak, itu dia punya pasal. Kita nak bacakan untuk orang meninggal, Allah nak sampaikan tak sampai, Allah berurusan. Yang penting kita play our part, we play our role. Kita doakan dia dan sampai tak sampai urusan Allah. Berangat korang alim macam mana ke Pak, buat sembahyang kat puasa kalau berdoa garanti makbul ke? Belum tahu juga. Kalau Allah tak berkenankan tak boleh. Sebab tu we got to play our part. Allah suruh doa saja. Then don't ask question, kenapa Allah tak sampaikan, tak kabulkan doa aku, betul tak? Itu kalau nanti minggu depan Pak Usul masuk, kenapa doa kita tak dikabulkan oleh Allah SWT. Itu pasal Pak Usul nak masuk yang last part dia minggu depan, bab adab. Kan? Adab ni dia melibatkan adab kita pada hari raya. Pasal last part lalu dia fokus kita nak masuk hari raya kan. So kita kena go through some adab dulu pada hari raya, apa kita nak buat dengan hari raya. Kan? Okey. Lepas tu ayat ni diikuti oleh sesungguhnya orang-orang yang sombong takbur kepada daripada beribadah dan berdoa kepadaku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina. Sebab tu kita jangan takbur. Orang yang takbur ni orang tak nak doa. Orang yang sombong ni orang yang tak nak doa. Sebab dia sombong kepada Allah, dia tak nak doa. Kalau orang tak sombong dia mesti doa, dia mesti minta kepada Allah. Dia tak nak minta pasal dia sombong. Itu masalah. Apa beza dia dulu? Saya ada sembahyang pun tak, tapi dekat aku doa. Macam mana ni? Apa beza dia? Sembahyang tak tapi doa. Sebab tu benda ni urusan Allah. Kita tak tahu. Kadang-kadang pelacur ni pun dia boleh masuk syurga. Tak? Pelacur tak? Kita dengar cerita pasal pelacur masuk syurga. Apa dah? Dia kasih minum anjing aja, nak selamatkan nyawa anjing. Itu urusan Allah lah. Kita jangan bilang ada ni tak sembahyang, tapi doa tak apalah, biarkan. Mudah-mudahan Allah terima. Kita kena ada husnuzon. Kena baik sangka lah. Jangan kutuk dia, kau sembahyang tapi kau tak doa lah. Jangan kita kutuk dia pula. Sebaliknya kita doakan dia, mudah-mudahan dia diberikan hidayah untuk sembahyang. Lagi bagus kita buat gitu daripada kita kutuk dia. Sebab hidayah ni urusan Allah. Doa terima tak terima pun urusan Allah. Kita jangan garanti tak sampai dia doa, dia tak pernah sembahyang. Macam kita pula yang tukang bagi-bagi doa. Jangan ada dalam Islam, dia tak galakkan kita berburuk sangka pada orang lain. Kita mesti nak ada bersangka baik, dia panggil husnuzon. Okey, lagi hadis pula Rasulullah SAW telah bersabda bahawa siapa yang kat penghujung malam ni, apa kelebihan dia pula? Allah turun ke langit dunia pada waktu akhir malam. Kemudian Allah mengatakan, yang dimaksudkan Allah turun ke langit dunia ni panggil Batu Izzah. Ingat tak? Yang malam Al-Quran turun tu, nuzul Quran daripada Batu Izzah betul pada Nabi Muhammad. Langit dunia tu. Yang dimaksudkan Allah turun ke langit dunia ni maknanya rahmat Allah turun ke langit dunia. Bila dia turun ke langit dunia? Pada akhir-akhir malam, waktu dia.
Adakah orang yang meminta? Allah ni rahmat dia turun, dia tanya pada para malaikat, adakah orang yang meminta? Maka aku akan memberikannya. Adakah orang yang beristighfar? Nampak tak istighfar punya peranan kat sini? Orang yang minta ampun pada Allah, maka akan aku ampuninya. Adakah orang yang berdoa, maka aku akan mengabulkan doanya. Hadis ni pun hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di penghujung malam ni rahmat Allah turun. Allah dah bilang dah, siapa minta ampun Allah akan ampunkan dia. Siapa beristighfar ni Allah ampunkan dia. Siapa yang berdoa Allah kabulkan dia doa dia. Sebab itu akhir malam ni waktu terbaik beristighfar, waktu terbaik berdoa. Kita jarang nak ambil benda-benda gini. Sebab tu kita tengok imsak je kita ambil remeh. Boleh makan lagi, belum subuh. Dia bukan boleh makan lagi. Memang betul boleh. Tapi sebenarnya ulama kita letakkan had imsak, berhenti makan, sambung doa. Berhenti makan, sambung istighfar. Ini yang Rasulullah nak sebenarnya. Okey, ni pula hadis daripada Abu Hurairah, riwayat Imam Bukhari pula. Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar meminta ampunan kepada Allah dalam satu hari lebih daripada 70 kali. Hadis riwayat Imam Bukhari bilang 70 kali. Tapi dalam matan hadis Imam Muslim kan, dia bilang 100 kali. Aku sesungguhnya beristighfar meminta ampunan kepada Allah dalam satu hari sebanyak 100 kali. Nampak tak? Rasulullah ada hadis kata 70, ada kata 100. Okey lah, 70 lah taruh. Antara 70 sampai 100 kali satu hari Rasulullah minta ampun kepada Allah. Sedangkan kita tahu dia Nabi yang maksum, tak ada buat kesalahan. Kita tahu dia dijamin syurga, tapi dia masih lagi beristighfar kepada Allah. Kita yang masih lagi belum dijamin syurga, masih lagi banyak kesilapan, kesalahan kita buat. Satu hari berapa kali kita istighfar? So kita kena buat muhasabah diri lah. Kena kira sendiri lah berapa kali. Sebab tu Pak Usul sengaja masukkan ya tawab. Ini bukan nyanyi suka-suka. Ya tawab tu malah itu pun minta ampun. Ya tawab maksud dia apa tahu? Wahai penerima taubat, tawab taubat. Salah satu daripada nama Allah kan, ya tawab kan. Tawab, wahai penerima taubat, tub alaina, terimalah taubat kami. Minta ampun lah tu. Sebab tu itu bukan nyanyi suka-suka pergi kasidah. Selalu orang lama-lama dulu buat kasidah, ada seni kata ni berbentuk doa, berbentuk nak hafal ayat Quran, nak berbentuk. Dia buat gini, dia buat macam jadi lirik seni kata, kasidah, syair-syair. Sebab orang Arab suka bersyair. Itu yang kuatnya hafalan orang Arab. Selalu melalui lagu, kita lebih cepat hafal daripada tak melalui lagu. Betul tak? Agree tak? Kau dengar tak indah lagu Siti Nurhaliza 3-4 kali kau boleh hafal. Tak? Quran berapa kali kau baca kau boleh hafal tu surah contoh. Lama nak hafal. Setahun. Tak? Nak hafal satu surah pun susah. Tapi lagu dengar 2-3 kali je. Oh dah dapat cik. Kita pun macam Siti Nurhaliza. Boleh hafal. Laki bini laki. Lagu apa? Dia Terima kasih. tak adalah maknanya ada kelebihan lah. Kalau dalam muzik ni dia memudahkan hafalan. Sebab tu orang Arab suka syair. Sama lah dengan budak-budak. Kita kecil-kecil pun pakai rhythm. Nak kenal ABC not easy. A B C D E F G kan dia kena rhythm baru budak-budak dapat ingat. Macam lah sekarang. Ini kaedah lah, kaedah. Method. Method of rhythm ni kan dia boleh ingat cepat. Sebab tu sebenarnya rhythm punya method ni ulama-ulama kita terdahulu dah ada dah. Syair-syair, kasidah-kasidah dah ada lah ni rhythm. Kan? Baik, lepas tu kita tengok pula hari ni tentang kelebihan beristighfar. Topik dia daripada sahur dan pergi beristighfar ni pula. Kelebihan kita beristighfar ni, pertama diampunkan dosa-dosa oleh Allah SWT. Itu kita tahu, kita minta ampun pada kita main istighfar nak minta ampun tak? Allah telah berfirman, ini hadis kursi. Maknanya hadis kursi ni hadis daripada Allah sendiri, tapi disampaikan melalui lisan Nabi SAW. Allah telah berfirman, wahai hamba-hambaku,
setiap kalian pasti berdosa kecuali yang aku jaga. Mereka beristighfar salah hija apa maksudnya, beristighfar kepadaku, nescaya kalian aku ampuni. Kalau siapa yang istighfar kepada Allah, Allah akan ampuni. Dan barang siapa yang meyakini bahawa aku punya kemampuan untuk mengampuni dosa-dosanya, maka aku akan mengampuninya dan aku peduli seberapa banyak pun dosa-dosanya. Allah kena become prihatin lah. Allah akan take action lah. Dosa kita banyak macam mana pun, sebanyak laut buih di lautan ke apa pun, Allah akan ampun. Nah, ini kelebihan istighfar. Dan minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita nak kena yakin lah, yang Allah ni Maha Pengampun. Jangan, ya Allah kalau aku buat gini kau ampunkan aku, ya Allah. Tak boleh, kita tak boleh demand macam itu. Kan ada orang dia demand gitu kan, dia nak buat sesuatu untuk dapat sesuatu, tak boleh. Apa kita buat, no demand. Tak? Just for the sake of Allah SWT. Allah nak terima ke tak terima tak apa. Sebab tu kita tengok syair-syair macam Imam Syafi'i rahimahullah kan. Dia ada syair apa? Aku tidak layak mendapat syurga-Mu kan. Bukan dia tak layak, dia layak, tapi orang merendah diri, aku tak layak kalau kau tak kasih aku masuk. Ada apa saya dulu tu lah, sudah lama tak. Firdaus. Hilas kan. Itu tengah dia ke mana. Oh, kalau lagu Lagu ni lagu kan. Lagu taubat tu. Lagu taubat tu. Dan itulah, itu Imam Syafi'i cakap kan, aku tak sanggup, aku tak layak masuk surga, tapi aku tak sanggup menyiksa neraka-Mu ya Allah. Kalau kelas ni kan ada tu. Memang bagus tu. Bagus hafal-hafal lagu tu. Itu semua menandakan yang Imam Syafi'i orang yang tawaduk. Dia dah tentu-tentu dia punya level. Kalau untuk kita lah, kita cakap dia memang masuk surga boleh lah. Imam Syafi'i tau, takkan tak masuk surga untuk kita kan. Tapi dia masih lagi tawaduk lah. Merendah diri, ya Allah, masukkan aku dalam surga. Aku tak layak lah, aku tak layak masuk surga-Mu, tapi aku tak sanggup lah kalau kau masuk api neraka. Okey, yang kedua, kelebihan beristighfar ni dimakbulkan segala permintaan serta hajat hamba-hambanya. Nah, ini pentingnya istighfar. Orang yang dah banyak minta ampun pada Allah SWT ni, Allah akan bersihkan hati dia dan Allah akan terima apa saja doa dia. Hajat-hajat dia kan, doa dia Allah akan terima. Yang ketiganya, dia bertambah kekuatan. Kekuatan sama ada zahir ataupun batin. Dia makin kuat, iman dia makin mantap, ketakwaan dia kan. Orang yang banyak istighfar ni memang nampak dia kekesan. Tapi nak istighfar sungguh-sungguh lah maksudnya kan. Dan dia juga boleh mendapatkan zuriat, berbanyakkan beristighfar kan. Siapa yang tak ada anak-anak banyak istighfar, minta ampun pada Allah kan. InsyaAllah Allah ni dia Maha Pemberi. Minta ampun, lepas tu minta doa apa saja kita nak. Okey, dia boleh menyembuhkan penyakit. Istighfar saja penyakit boleh sembuh. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah telah berkata di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Al-Quran telah menunjukkan penyakit dan ubat kalian. Maknanya Quran ni dah tunjukkan kita dah penyakit-penyakit yang ada dan ubat-ubat dia. Adapun penyakit kalian adalah dosa dan ubat kalian adalah istighfar. Istighfar, minta ampun, insya-Allah. Ini semua kaedah-kaedah ulama-ulama Okey, yang menyejukkan hati yang sedang marah, istighfar. Kalau orang tengah marah, banyak astagfirullah. Ya tak? Kalau orang dulu gitu kan, tengah marah-marah, astagfirullah. Sejukkan hati kita melalui istighfar. Jauhkan daripada azab dan bala. Bertambah nikmat ni semua tentang kelebihan orang-orang beristighfar. Memberatkan timbangan akhirat dan diangkat ke syurga. Ini istighfar punya timbangan. Sekali kita istighfar, sekali kita berwit, makin berat timbangan kita ke akhirat ni kan. Maksud timbangan yang mendapat pahala ni lah. Penyesalan setiap permasalahan dan jalan keluar dari segala kesusahan serta jalan keluar dari segala kesedihan. Kalau kita dalam keadaan sedih dan perbanyakkan istighfar. Dan mengembirakan Allah dan dicintai Allah. Allah suka orang yang beristighfar dan Allah cinta pada orang yang beristighfar. Ini pula hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim pula. Hadis sahih. Kita mana ada unta? Nak ada unta? Kenapa pula nak unta? Kenapa?
Tak boleh unta hilang. Mana? Ini kiasan, kata macam. Ada nanti ingat betul-betul kita kena pelihara unta. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud. Kat rumah dia tu ada unta. Ini maksud dia. Nanti dah Sungguh sudah Allah pelihara lebih gembira besok. dengan taubat hamba-Nya daripada kegembiraan salah seorang daripada kalian yang menemukan untanya yang hilang di padang pasir. Maksud dia, kalau kita hilang kita punya unta ni, ibaratkan kita hilang kita punya Mercedes lah. Mercedes lah. Orang Dah. ada. Kau lah. Pasu tu. Hilang. Nana kalau hilang kereta, kalau jumpa kereta happy tak? Mesti happy lah. Kereta hilang, kali jumpa happy tak? Tak pasu. Mesti kita happy, gembira kan. Kita pergi kereta hilang, kita jumpa, oh alamak, jumpa balik lah kereta aku selamat lah, tak ada rugi kan. Kita gembira. Macam mana kita pergi gembira, macam itu pergi gembira lah Allah pada orang yang beristighfar. Itu dia punya maksud. Kan? Macam mana kita gembira, Allah lebih gembira lagi daripada kegembiraan salah seorang ni. Allah lebih gembira. Gembira apa? Lebih gembira dengan taubat hamba ni. Orang sedap patah plastik. Orang yang bertaubat ni Allah lagi gembira. Dia cakap Tak ada syarat dah masuk. Itulah. Apa dia? Ini pakai plaster. Kalau tak makan apa jadi? Tanya orang. Kuning tau biji Pukul mata 2 dia jadi sahur. kuning. Sahur pukul 2. Okey, pada riwayat yang lain Rasulullah SAW juga telah bersabda yang bermaksud orang yang bertaubat adalah kekasih Allah. Kan? Orang yang bertaubat atas dosanya bagaikan orang yang tidak berdosa. Ini pula daripada riwayat Ibn Majah pula. Maknanya Allah sukalah dengan orang yang bertaubat ni. Okey, ada apa-apa pertanyaan? Tentang ni je nanti minggu depan saya masukkan tentang adab-adab lah. Adab beraya-raya macam mana cara Adab beraya. ziarah rumah orang macam mana ni semua. Tahun ni tak boleh beraya lagi. Tak boleh beraya. Ya, tapi tak apa, sekarang kita ada knowledge lah. Besok dah raya-raya dah okey balik, dah boleh beraya lah. Sebab banyak jadi ada adab kita kat dalam raya. Paling simple lah, kita tak ada adab macam ni lah. Kadang-kadang kita pergi rumah orang, dah pakai baju lawa, kain samping, apa nak salaman tu tapi tak pakai songkok. Actually cannot. Songkok is part of the adab. Tapi orang muda sekarang because of nak jaga dia punya gel kan, dia tak nak pakai songkok. Jadi baru nak tegur Yuan tadi, imam mesti pakai songkok. Betul. If you got no songkok, kalau imam Hanafi tak ada songkok, hantar ambil sapu tangan pun tak apa. Tengok tak Indian Muslim tu? Betul. They will never make their head Dia back. songkok dia, itu pun dia pakai. Dia akan ambil sapu tangan tau. Itu Yang pun dia Muslim pakai. pasal headdress tau. Headdress ni tak ada adab. Sebab semua bangsa ada Dia jahit. Jahit. headdress, jangan ambil limit. Selalu banyak kita tu air raya. Kadang dah lawa pakai jubah, pakai apa tapi tak pakai songkok. Kan? Bukan kata solat tak sah, solat sah, tapi kita kan nak menghadap Allah, biar beradab. Ini baru suruh pakai songkok. Belum orang suruh cakap ikut sunnah, pakai sarban, pakai kain redak, pakai belum lagi suruh lagi korang tak boleh buat nanti. At least kat songkok lah, at least songkok, at least. Beli Banyak songkok macam ni, tu ni beli kat mana ni? pergi raya ni. Iwan dengan Along nak beli. Beli kat mana? Ini macam pasal lambak weh. Bukan macam baik-baik jual kat roti. Ini baik roti ke? Tak ada, ini asal dia itu. Arwah Habib. Oh, legend jalan Habib punya lah. Legend ke? Legend ke? Lama. Tak boleh ni. Kalau tak boleh dapat, taruhlah kelorok sikit ke Ini penting ada. Nanti next week kita cover that one. Kadang banyaklah nak cover buat adab ni. Kita pergi rumah orang kan, jangan suka-suka masuk orang punya toilet, betul masuk adab. Nah, jangan suka-suka tengok orang pergi bongkar-bongkar orang Tapi punya. busuk hari raya pergi rumah orang mesti nak pergi toilet dulu. Ya. Baru makan. Minta izin boleh. Dan lagi satu, dah pergi masuk toilet orang, kalau dah habis orang besar orang kecil jangan lupa flush. Jangan tinggalkan terapung. Tak ada. Rumah memang dia lalu gitu. Tak flush. Tak ada adab. Tahu rumah orang tua tu. Ya. Dah ramai orang kita tak tahu Betul. siapa. Pergi datang, although your kawan ke, yang makcik-pakcik ke, tua-tua ke apa kan, jangan datanglah pukul 1-2 pagi Ya, raya. betul. Orang tu penat nak tidur, nak berehat, kasih dia time frame lah. Macam mak kasihan tu. Ready 1-2 pagi pun macam normal, tak apa, apa hari raya, apa nanti minta maaf. Satu No, it's not that. masa maghrib ke Ah, janganlah. all this timing. Kasih timing. Ah,
Datang selalu ramai dengan satu bas. Satu bas. Kita datang Tapi minta ampun jadi orang- macam kegembiraan pula. Habis kita nak sembahyang maghrib waktu tu Okey, lagi satu ni sensitif. Aku nak tegur juga ni. Korang datang rumah tua, bapak saudara, mak saudara, aku bapak saudara ni. Salamlah ringan-ringan. 10-20 tak ada betul ni ambil berkat. Betul. $10-20 pun tak apa. Kau tak minta banyak tapi nak kasih $1,000-2,000 lagi baik. Lagi besar berkat. Tapi betul. Ini kasih tahu tau Wan. $10-20 pun tak apa. Mesti nak kasih sebab berkat orang tua. Jangan main-main, orang berdoa. Betul. Lagi-lagi kita tahu makcik-makcik kita tak kerja. Kadang-kadang makcik-makcik kita dah tak kerja. Dia besok nak dah lestis pakai duit bagi kita buat dah cekik, ada darah kat rumah dia kan. Makasih abang, Pak Usul, makasih balik. This not the way. Correct. Bukan bagi orang kahwin Tak dia payah tahu banyak lah. lah, 10-20 pun tak apa. Diorang pun tak minta. Tapi because of that 10-20 tu kita tak tahu. Itulah berkat dia sebenarnya. Alah, Orang dia dah minum air kat rumah dia dia. tak kerja, anak-anak dia pakai kaya. Itu anak dia punya pasal. Itu antara dia dengan anak dia. Ini antara kita anak saudara dengan pakcik-makcik kita itu lain. Kita jangan cakap, alah dia ni orang kaya lah, rumah batu, anak dia banyak duit. Itu dia dengan anak dia punya pasal. Ini antara aku anak saudara dengan makcik aku tu aku punya pasal. This is part of adab. Tak banyak orang praktis juga benda ni, kau tengok. So kita kena praktis. Kita praktis lah. Kalau jumpa orang tua, tak payah tengah raya pun boleh. Ya, Tak bukan tiap kali lah, banyak RM10, RM20, RM20, tak apa. Sikit pun tak apa. Bukanlah tiap kali jumpa. 3-4 bulan sekali campak lah. Kan? Dia ni banyak duit lah. Bukan soal dia banyak duit. Soal kita nak berkat dia tu. Ini penting. Banyak nanti beradab ni next week baru sentuh. Okay? Ada apa-apa question tak ni Pak Istighfar ni? Okay. Nak tanya apa-apa ni? Nanti minggu depan beradab. Maksud kalau dah berbual je pasal beradab, semua bawa duit Datang minggu depan. Automatik lah. Takkan mudah bawa beradab balik. Terima kasih Pak Usu. Usu kat sebelah bawa beg, dia kat sebelah. Dan ni buat beg besar sikit. Automatik lah. Takkan korang minggu depan pun terima kasih Pak Usu. Baru buat pasal adab, terima kasih je. Biar adab. Dah ada. Tak adalah. Tapi betul. Apa dia Pak? Ini kata. Okey. What is the adab or hukum bila azan? Azan. Lepas tu? Adab or hukum when talking or doing something during azan. Okey. Kalau boleh beradab, jangan berbual. Dengarkan azan tu. Ada satu hadis Pak Usu lupa Habiskan azan. Habiskan azan baru sambung. buat. Pak Usu kadang kelas Jawab. Pak Usu langgar time azan kan, Pak Usu stop. Okey, contohnya selalu Pak Usu pergi kelas malam ni lepas maghrib. Tapi isyak Pak Usu tak stop. Pasal dah stop nak solat, apa nanti macam-macam ni lambat dan kat wudu. Bila nak start lambat time kan. Pak Usu langgar juga. Tapi bila dengar azan Pak Usu akan stop. Okey, Jawab stop. azan dulu. Jawab azan, dah habis azan Pak Usu sambung. Kamat ke dia solat berjemaah ke tak apa. Sebab kita berada kat majlis ilmu tak masih okey Baik itu dari sudut adab. Lepas tu lupa hadis nanti lepas tu tanya minggu depan lepas tu tanya bawa. Lepas tu ada ambil dia punya hadis. Hadis dia ni apa? Siapa yang tak dengar azan dia berbual, lupa lepas tu nanti dia dekat akhirat ada something bad on him. Ada something bad happen to him. Dia tak dengar ke? Dia susah nak mengucap kalimah syahadat. Dia tak boleh jawab. Sambut azan. Kita Sampai sampai dia- baring, nak ibu kata azan. Dia is all about adab. Tentang adab je lagi a lot. Kalau nak touch orang adab pun panjang. Maksud dulu ajar kita adab aja kan. Adab is a lot. Kata Abdullah bin Mubarak adab ni dia belajar, okey ni Sufyan Al-Thawri dulu. Sufyan Al-Thawri ni dia belajar adab dia bilang selama 30 tahun baru dia belajar ilmu agama 20 tahun. Maknanya lebih pada ilmu adab daripada ilmu agama. Tapi Sufyan Al-Thawri ni ulama besar. Kata Abdullah Al-Mubarak pula dia bilang adab dengan ilmu ni dia ibaratkan ilmu ni jadikanlah sebagai garam dan adab ni sebagai tepung. Maknanya tepung dengan garam kalau nak uli mana banyak? Tepung banyak, mesti adab lebih banyak pada ilmu. Jangan ilmu banyak tak ada adab tak guna. Biar ilmu kita sikit tapi lebihkan adab. Kata Sayyidina Imam Malik punya mak dia dah siapkan anak dia nak pergi nursery kecil-kecil. Imam Malik dia cerita kan, dia nak pergi belajar ni. Mak dia pesan dengan dia,
kau pergi belajar adab dengan guru tu dulu, baru kau belajar ilmu dia. Kalau guru tu tak beradab, jangan ambil ilmu dia. Ini kaedah Imam Malik untuk guru. Penting. Kita dapat guru, kita tahu guru kita pun buta. He's not a good teacher. Itu semua dia pesan. Adab very important. Sebab dari adab ni lah timbulnya keberkahan ilmu. You see how Imam Syafi'i biadab. Dia duduk kat Mekah. Dia kan lahir kat Palestin. Lepas tu dia membesar kat Mekah. Dia belajar Quran dengan guru dia nama Sufyan bin Uyainah. Umur dia 7 tahun, dia dah hafal Quran. Lepas tu dia ada satu ketika nanti umur dia dah 14 tahun, dia pergi hijrah ke Madinah. Dia belajar hadis dengan Imam Malik. Jadi Imam Malik guru hadis dia. Dia belajar kitab apa? Kitab Al-Muwatta. Okey, kita tengok adab Imam Syafi'i sebelum dia hijrah dari Mekah nak pergi Madinah nak belajar dengan Imam Malik, sebelum pergi dia dah hafal kitab Muwatta. Dah hafal. Itu adab, dia dah semak dulu. Baru pergi sana, dia suruh Imam Malik uraikan, syarahkan hadis tu. Ini adab. Kita kalau dah hafal sesuatu kitab, lagi sombong, lagi kerek, tak nak datang ke kelas. Benar? It's like prepare. Prepare. Before you go for class. Before the class, you must prepare. Prepare first. I'm not sure tentang sekolah ada adab ada tak? Sekolah pun ada kan? Kan? Prepare the lesson. I always prepare my lesson before. Prepare lesson. This is important, this is adab. Jadi, You think I doing the teacher only ajar I tak senang prepare? Pun kena prepare juga ni. Jadi, Nak berbual apa cepat. topik, nak cari dalil, kena buat homework ke pun. Bukan kita suka pun tak. Semua ada dalil. So you all can see the beauty of Islam ni kira dengan berbagai sudut. Okey, boleh pak? Nak tanya apa-apa? Okey, dia taklah dapat jatuh haram lah. Kalau haram berdosa lah. Dia ada ulama paling berat pun jatuhkan dia makruh. Makruh kalau kita buat tak ada apa-apa, tapi kalau kita diam dapat pahala. Maknanya tak buat lah. Kita dapat pahala kalau kita diam. Itu makruh. Sebab hukum dalam Islam cuma 5 kan. Wajib, haram, harus, makruh sama apa? Sunat. Apa makna wajib kan? Buat, mesti buat. Buat dapat? Tak buat? Dosa. Kalau haram, Nanai? Dilarang means apa? Kalau you buat apa dapat? Dapat pahala tak? Dapat dosa. Tinggal kan? Pahala. Baik. Harus? Harus dia panggil mubah. Mubah boleh harus. Harus apa kita buat? Hisap rokok lepas buka. Harus hisap. Support. Harus hisap. Harus means buat tak buat tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa, tak ada dosa, tak ada pahala. Contoh macam hukum harus contoh Tak ada apa-apa lah tu. mandi pula. Kita cakap tadi Ifah tanya azan kan. Kan baru cakap mandi ni hukum dia apa? Harus. Kita bangun pagi, hukumnya harus mandi. Kalau tak mandi, berdosa tak? Tak ada apa-apa. Tapi kalau kita nak mandi, baguslah bersihkan badan kita. Jadi kita tak cakap mandi